Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan dari subjek CMGA 2033 Etika Pentadbir Awam, di mana ahli kumpulannya terdiri daripada saya sendiri, Zuriati binti Muhammad, dengan nombor metrik 283932, Nur Farisha Idrina binti Muhammad Khair 283871, Ain Syahidah binti Muhammad Isa 283984 dan Fatin Abdullah Zawawi 283735, di mana tajuk tugasan kumpulan kami adalah pedofilia di bawah tajuk gangguan seksual. Kita tengok pada pengenalan terhadap pedofilia, di mana pedofilia adalah salah satu jenis gangguan seksual. Dan pedofilia dikatakan berasal dari perkataan Greek, iaitu pais ataupun pedos yang membawa maksud anak, manakala filia membawa maksud cinta ataupun persahabatan. Penghidap pedofilia ini dikatakan mempunyai minat seks yang tidak normal terhadap kanak-kanak ataupun remaja yang di bawah umur, di mana umur tidak dispesifikasikan terhadap satu-satu umur, tetapi kajian kami telah mendapatkan kanak-kanak yang disebut bawah umur itu adalah 13 tahun ke bawah. Penghidap pedofilia ini juga digelar sebagai pedofil, dan psikologi juga menyatakan penghidap pedofilia ini merupakan satu tindakan yang abnormal, dan kejahatan yang dikategorikan sebagai jenayah di bawah gangguan seksual. Penghidap pedofilia ini juga digelar sebagai pedofil kerana mempunyai minat atau memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan dan fantasi secara seksual terhadap kanak-kanak. Kepada penghidap pedofilia juga boleh dikategorikan sebagai gangguan mental, dan dikatakan hampir 80% menyatakan pedofil adalah terdiri daripada golongan lelaki. Dan beberapa faktor telah dikenal pasti bagi mengesan penghidap terhadap pedofilia ini, di mana terdapat 4 faktor yang telah dinyatakan. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai IQ yang rendah, dan yang kedua adalah ingatan jangka pendek, dan yang ketiga adalah kurangnya white matter pada otak. Seterusnya yang terakhir adalah kurangnya hormon testosteron terhadap diri individu tersebut. Dan penghidap pedofilia ini tidak boleh dikenal pasti dengan sekali rawatan berjumpa dengan doktor. Dan penghidap pedofilia ini, selain rawatan daripada doktor, penghidap pedofilia ini boleh dikenal pasti daripada mendapat maklumat daripada keluarga, sekeliling, masyarakat ataupun tingkah laku penghidap pedofilia itu sendiri. Dalam erti kata lain, penghidap pedofilia ini apabila di situasi melihat kanak-kanak, perasaan minat mereka, perasaan gairah mereka akan timbul, dan akan ada satu gelombang saraf yang akan terganggu pada otak mereka yang mengakibatkan perasaan gairah itu muncul, dan perasaan tidak normal, minat terhadap minat yang tidak normal, minat seks yang tidak normal terhadap kanak-kanak. Dan beberapa kajian juga telah dinyatakan, namun saya akan menyatakan salah satunya adalah kajian daripada Blanket, Kenter dan Robincott pada 2006 menyatakan bahawa mereka telah mengenal pasti penghidap pedofilia ini adalah dikatakan bahawa mempunyai kadar testosteron yang rendah.
berbanding individu normal yang lain. Namun kajian ini tidak dapat dikenal pasti kesahihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin binti Abdul Hazawawi, nombor matrik 283-735. Jadi untuk tugasan kali ini, saya akan membentangkan mengenai latar belakang kajian dan juga situasi kepada kes pedofilia. Okey, berikut adalah diagnosis kepada pelaku pedofilia. Pertama sekali adalah pelaku pedofilia kebiasaannya berusia 16 tahun dan ke atas. Keduanya, mereka mempunyai rangsangan seksual terhadap kanak-kanak yang berusia 13 tahun dan ke bawah, ataupun kanak-kanak yang lebih kecil, ataupun kepada kanak-kanak yang sedang menginjak usia remaja. Dan yang ketiga, pelaku pedofilia mengalami tekanan dalam memberikan tumpuan secara mental dan fizikal terhadap rangsangan seksual terhadap kanak-kanak. Dan keempat, mereka hanya boleh dikenali sebagai pelaku pedofilia selepas mengalami rangsangan terhadap kanak-kanak melebihi 6 bulan dan ke atas. Seterusnya adalah ciri-ciri lain yang ada kepada pelaku pedofilia. Okey, yang pertamanya adalah kebiasaannya mereka berpandangan bahawa rangsangan dan keganasan seksual yang terjadi kepada kanak-kanak yang berusia 13 tahun dan ke bawah ini adalah perkara yang normal. Yang keduanya adalah mereka mempunyai fantasi yang mendalam dalam melakukan pencabulan atau tindakan seksual terhadap kanak-kanak yang berusia 13 tahun dan ke bawah ataupun yang lebih kecil. Yang ketiga, mereka mempunyai keinginan seksual terhadap pemakaian atau personality dari kanak-kanak yang dilihat atau dikenali. Yang keempat, mereka lebih cenderung untuk mendukung atau meriba kanak-kanak agar dapat merasai sentuhan dari kemaluan kanak-kanak tersebut. Dan yang terakhir adalah kebanyakan pelaku pedofilia ini, mereka sering menonton pornografi kanak-kanak setelah mereka mendapat rangsangan seksual apabila mereka melihat kanak-kanak di luar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansyaidah binti Muhammad Isa, nombor matrik 283984. Ingin membentangkan tentang analisis penyelesaian masalah iaitu isu pedofilia. Okey, dia terdapat 4. Yang pertama ialah pendidikan seksualiti di sekolah, iaitu memperkenalkan pendidikan seksualiti dalam kurikulum sekolah untuk memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang hak mereka dan tanda-tanda pencabulan. Selain itu, mengambil iktibar daripada negara-negara seperti Denmark dan Belanda yang telah memperkenalkan pendidikan seksualiti yang progresif dan komprehensif. Okey, yang kedua pula ialah penguatkuasaan undang-undang, iaitu memperkukuhkan undang-undang yang berkaitan dengan pedofilia dan meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam memantau pedofilia asing yang masuk ke negara ini. Okey, yang ketiga pula ialah pembentukan Pangkalan Data Nasional, iaitu mewujudkan Pangkalan Data Nasional yang memuatkan maklumat tentang aktiviti yang melakukan jenayah seksual untuk pemantauan yang lebih berkesan. Mengambil iktibar daripada negara seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom yang telah mempunyai sistem pendaftaran pensalah sosial yang efektif. Yang terakhir sekali iaitu kesedaran masyarakat melalui kempen media, iaitu melaksanakan kempen media yang efektif untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pedofilia dengan menggunakan pelbagai media seperti televisyen, media sosial dan iklan awam. Dan salam sejahtera. Saya Nur Farisha Edina binti Muhammad Her. Nombor matrik 283871. Bahagian saya akan menerangkan mengenai cadangan bagi mengelakkan perkara seperti pedofilia berlaku. Di sini terdapat 5 poin, iaitu yang pertama, mengajar anak-anak mengenali anggota badan mereka, iaitu di mana peranan ibu bapa memainkan peranan yang penting, iaitu cara mengenali
anggota badan, di mana contoh macam kita yang kita tahu ni, ibu bapa kita dulu suka mengajar, contoh macam Farash dikatakan nama seperti Pepek, seperti Burit. Rasa macam nama tu rasa macam rasa segan lah kan dengan nama macam tu kan. Tapi sebagai ibu bapa yang sekarang, kita jangan rasa malu untuk mengajar anak-anak kenal anggota badan tu dengan nama Faraj, Lubur, dan bersama Zakar. Kita jangan ajar anak-anak dengan nama yang lain, nama yang pelik-pelik ni, supaya tak mengelirukan anak-anak. Lepas tu dalam sama, kita kena ajar anak-anak kita tempat-tempat yang dilarang oleh orang luar untuk menyentuh, melainkan ibu bapa itu sendiri. Okey, poin yang kedua, mengajar berani untuk mengatakan tidak atau jangan. Okey, sebagai ibu bapa, kita kena bagi tahu mereka, contoh dalam masa ada orang yang tidak dikenali untuk datang rapat dan cuba untuk berbual, dalam masa sama tangannya menyentuh tempat-tempat yang sensitif, seperti Farash. Okey, bila terjadi dalam suatu macam itu, kita kena ajar anak-anak untuk mengatakan tidak ataupun jangan. Okey, dalam masa sama, ajar mereka untuk menepis apabila si pedofilia ini cuba menyentuh tempat-tempat yang sensitif itu. Okey, untuk poin yang ketiga, berhati-hati semasa berkongsi gambar anak-anak di media sosial. Okey, ini iaitu seperti yang kita tahu sekarang ni, orang ramai berminat untuk post gambar-gambar family, gambar-gambar anak-anak, nak tunjukkan keluarga kita lah untuk di media sosial. Okey, tapi dalam masa sama, untuk kita post gambar-gambar kita anak-anak dengan keluarga ni, kita pastikan gambar-gambar tu kita tengok dulu pakaian mereka. Macam mana pakaiannya tertutup, ada seksi ke apa benda ke. Kita kena pastikan gambar-gambar tu gambar elok, cantik. Supaya tak ada menjolok mata si pedofilia ni untuk melihat dengan gambar macam gitu. Diorang akan rasa macam, yalah, walaupun bagi kita nampak tak seksi apa ke, tapi bagi diorang nampak benda tu boleh menaikkan nafsu syahwat. So, berhati-hati semasa post gambar-gambar di media sosial. Okey, untuk poin yang keempat, tindakan guru, iaitu mengajar pelajar cara menjaga keselamatan diri. Okey, sebagai guru, mereka perlu mencari masa seperti sebelum murid-murid keluar rehat ke apa benda ke, kita guru-guru tu sepatutnya kena ambil masa anak-anak ni buat O group, ajak mereka berbual sekejap. Okay, kita dalam masa sama ajar cara untuk keselamatan diri apabila berada di rumah. Contoh di mana ibu bapa tak ada di rumah, apa yang perlu dibuat. Contoh dalam situasi di mana orang yang tak dikenali untuk cuba untuk datang ke rumah untuk mencari ibu bapa. Okay, so mengajar anak-anak ini mengatakan kepada orang tu, kata ibu bapa tak di rumah, ataupun boleh call dulu ke apa ke, tak pun balik dulu ke apa ke, lepas tu nanti kalau ibu bapa dah ada baru boleh datang semula. Okey, untuk yang tindakan jiran, contoh dalam mati keadaan jika anak jiran didatangi orang yang tidak dikenali dan hendak melakukan perbuatan yang mencurigakan. Okey, sebagai jiran, peranan dia pun peranan yang penting, di mana contoh ternampak ada anak jiran bermain-main di luar rumah. Lepas tu dalam masa yang sama, ada orang yang tak dikenali cuba untuk hadir dan datang kepada kanak-kanak tersebut. Dan rasa macam pelik je tengok orang luar tu. Terus pergi ke kanak-kanak itu dan bertanyakan kenapa untuk hadir ke sini dan untuk apa. Kalau rasa macam mencurigakan, terus bawa anak-anak itu bawa masuk ke rumah supaya yalah tidak berlaku pedofilia ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Okey, kesimpulannya, penyelesaian isu pedofilia
memerlukan usaha bersama dari semua pihak yang terlibat. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama yang erat, Malaysia dapat memastikan perlindungan kanak-kanak daripada ancaman pedofilia dan memberi mereka peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam persekitaran yang selamat.